Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arina fihim yawman aswada. Allahumma ashfi mardana wa jarhana warham mautana birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Tuan Imam selaku pengurusi majlis, tuan-tuan muslim-muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala beri peluang kepada kita untuk sama-sama kita bertemu sementara tunggu waktu siang untuk kita dapat pahala haji dan umrah yang sempurna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita duduk lepas pada subuh sehinggalah masuk waktu terbitnya matahari, mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna, kebaikan yang besar yang Allah Ta'ala beri kepada kita untuk hidup di atas muka bumi Allah sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan peluang yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita ni. Mudah-mudahan kita tergolong dalam manusia yang terbaik, dan itulah yang menjadi tajuk kepada kita pada pagi ini, iaitu di antara makhluk terbaik, sebaik-baik makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, ataupun seorang itu menjadi seburuk-buruk makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu radiyallahu anhum wa radu anhu
Dzalika liman khashiya rabbah. Baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang kafir daripada kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik akan masuk mereka dalam neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu seburuk-buruk makhluk. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh itu menepati sunnah, mereka itu sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Rabb mereka syurga adnin yang mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha terhadap mereka, akan mereka pun redha kepadanya. Yang demikian itu balasan bagi orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Suratul Bayyinah ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Tuan-tuan, selepas Allah Ta'ala sebut bahawa agama ini benda yang sebenar, yang boleh menyelamatkan manusia daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita berpegang kepada akidah tauhid dengan betul, tanpa syirik pada Allah. Kerana akidah tauhid yang betul ini menjamin kita untuk jadi hamba Allah dan masuk ke syurga Allah. Apa makna akidah? Ikatan kita dengan Allah. Aqadah ni kita panggil akad nikah. Akad nikah bukan angkat, akad, ikatan nikah. Yang dulu kita dengan perempuan ni jadi haram, tak boleh duduk sekali. Jadi halal kita dua ni sebab ada ikatan. Kita dengan Allah Ta'ala ni mesti ada ikatan, hubungan, iaitu Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang kita sebut la ilaha illallah, dan Muhammad itu pesuruh Allah, dan kita ini sebagai hamba dia. Itu makna akidah. Orang yang akidah betul ni masuk syurga Allah. Baik, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut hukum dia, natijah kepada kehidupan untuk menjadi seorang yang masuk syurga Allah, sebaik-baik makhluk ataupun seburuk-buruk makhluk, na'udzubillah, bila orang itu dimasuk dalam neraka Allah. Allahumma ajirna minan nar. Baik, anugerah di sisi Allah, Tuhan sebut bagi orang beriman dapat syurga. Orang yang kufur, balasan dia dapat, iaitu mereka dapat neraka. Keadilan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjuk dalam ayat ini, hak masuk surga, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Macam mana yang demikian itu orang ini diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab dia redha menjadi hamba Allah. Walaupun dalam tubuh dia ada nafsu, dia berlawan untuk jadi hamba Allah Ta'ala. Nafsu ada, nak buang nafsu tak boleh. Mana boleh manusia hidup dengan buang nafsu? Tak makan, tak minum, tak tidur, tak menikah. Tak boleh, manusia kena hidup dengan ada nafsu. Islam agama yang bukan nak buang nafsu, tapi dia nak ajar dan dia nak didik nafsu, supaya nafsu ni ikut Allah Ta'ala. Sebab nafsu tu sendiri Allah Ta'ala yang buat. Bila nafsu tu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang buat, nafsu ni juga adalah benda yang kena ikut Allah. Maka Allah Ta'ala buat marilah contoh-contoh kepada kita daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada satu benda yang kita sebut dalam suratul Bayyinah ini. Beberapa surah ini disebut keutamaan dia.
keutamaan surah-surah ini disebut sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan suratul Bayyinah ini mempunyai kaitan dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sebagaimana disebut oleh hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ubay. Diriwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ubay, Inna Allah amarani an aqra'a alayka lam yakunil ladhina kafaru. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada aku untuk membacakan kepada kamu lam yakunil ladhina kafaru. Suratul Bayyinah ni lah. Beliau Ubay kata, apakah Allah menyebut namaku? Beliau bersabda, ya. Kemudian Ubay pun menangis. Ubay mendapat keutamaan dengan dikhususkan beliau daripada seluruh sahabat untuk dibacakan suratul Bayyinah dengan perintah langsung daripada Allah. Bahkan sampai bila-bila pun Allah Subhanahu wa taala menyebut nama beliau. Firman Allah taala dalam ayat yang kita bacakan tadi, innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir daripada kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik yang masuk ke neraka akan masuk ke neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya dan mereka itu seburuk-buruk makhluk. Ahli kitab yang dimaksud kalau ayat ini iaitu Yahudi Nasrani. Ahli kitab dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi Nasrani yang mereka tahu dulu agama ke tauhid ni, mereka tahu dulu. Dan mereka tahu lebih pada orang Mekah, orang musyrikin. Mereka tahu kerasulan lebih daripada orang Mekah. Sedangkan maksud orang musyrikin iaitu semua yang melakukan syirik yang keluar daripada agama Islam, mereka layak untuk mendapat neraka Jahannam oleh kerana perbuatan mereka yang tidak percaya kepada Allah. Keistimewaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bila disuruh dibacakan surah ini kepada beliau, kehebatannya luar biasa. Sebab tu saya kata, kita selalu sebut bahawa sahabat-sahabat Nabi yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang tertentu yang Allah Ta'ala beri kepada sahabat Nabi ini adalah anugerah daripada Allah, kerana kesetiaan mereka untuk mengikut Nabi SAW dalam beberapa perkara. Dan tidak keterlaluanlah kalau kita kata sahabat-sahabat Nabi ini wali-wali Allah mereka ini. Ada kelebihan mereka ini yang sengaja diprogramkan oleh Allah Ta'ala untuk melengkapkan Islam ini, yang mana mereka datang bertanya bermacam-macam soalan kepada Nabi SAW dengan tujuan untuk melengkapkan agama ini. Jangan kita jadikan hujah kita, ada benda yang Nabi tak buat tapi sahabat buat, nescaya kita boleh buat, dia kata. Ni hujah di kalangan kita. Ada benda yang Nabi tak buat tapi sahabat buat. Sahabat buat, Nabi akui apa yang sahabat buat tu. Allah Ta'ala programkan begitu untuk melengkapkan Islam ini. Jangan kita ambil yang sahabat buat, nescaya kita pun boleh buat. Kita pun boleh buat juga. Kita buat, siapa dia nak akui kita? Siapa dia nak akui kita? Sedangkan Islam ini telah sempurna. Baik. Mengenai dengan perkataan bariyah, pendapat yang pertama, artinya bariyah ulaika hum syarrul bariyah, iaitu bari'ah dalam qiraat Nafi' daripada Ibnu Zakwan rahimahullah dibaca dengan bari'ah. Ada yang baca bariyah
yang masyhur kata bara'a ini sama dengan makna khalaqa, iaitu menciptakan. Pendapat ini pendapat yang kuat daripada kalangan jumhur mufassirin. Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk yang diciptakan, itu makna bariyah. Baik, bila Allah Ta'ala kata seburuk-buruk makhluk ni orang syirik, dan Allah Ta'ala menyebut dua golongan, itu golongan Yahudi Nasara, kenapa mereka diisytiharkan dengan orang musyrik ini? Kedua-dua itu orang musyrik, kenapa? Sedangkan mereka juga golongan yang mulia dulu, golongan yang hebat, kerana mereka menolak kerasulan Nabi SAW. Menolak kerasulan Nabi SAW, bila satu benda yang kita nak tolak, nak suruh orang ikut kita kena buat satu benda baru. Kita kena buat satu hujah yang baru. Kita kena buat satu perkara yang nak lawan benda yang betul ni. Nescaya Yahudi Nasara dan puak musyrik ini orang yang buat bid'ah, buat perkara yang diada-adakan dan kefahaman yang diada-adakan, yang tidak bersandar langsung kepada dalil yang betul, kecuali sangkaan mereka sahaja. Hanya sangkaan. Mana boleh hidup manusia dalam keadaan sangkaan? Tak boleh hidup. Manusia nak cari Allah dalam keadaan sangkaan semata-mata, tak boleh hidup. Kerana apa? Kerana akidah dia benda yang realiti, benda yang betul, benda yang tepat dengan dalil. Lalu Allah Ta'ala ajar kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan amal ibadah yang sempurna. Berarti mereka yang menyalahi Nabi SAW dalam melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, bermakna mereka adalah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Tuan-tuan, kita kena ada rasa satu benda lah diri kita ini, bila Allah Ta'ala sumpah kita dengan seburuk-buruk makhluk. Sedangkan manusia diciptakan untuk jadi baik dan sempurna kejadian. Firman Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan manusia ini dengan sebaik-baik kejadian. Bila Allah Ta'ala sebut aku jadikan manusia ini ahsani taqwim, dengan sebaik-baik kejadian, lalu Allah Ta'ala aturkan hidup yang terbaik menerusi contoh orang yang terbaik yang Allah Ta'ala gazet dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu ada contoh yang paling baik, lengkap agama ni, ya Allah. Tapi ada juga orang yang tidak mahu kepada agama yang begitu lengkap, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada umat ini. Nak buat juga benda hak tak, Nabi tak ajar. Siapa berlawan, siapa marah, siapa bergaduh, faedah apa? Kita pun tak tahu. Jadi sungguh syaitan ini, jadi sungguh. Syaitan duk cucu api manusia ni, dia jadi sungguh. Manusia ikut hawa nafsu. Siapa nak lawan Nabi gitu, siapa kena tunjuk perasaan nak lawan Nabi ni. Dapat apa? Dapat ni syarrul bariyah. Dapat syarrul bariyah. Dapat seburuk-buruk penciptaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hina iblis. Tengok iblis ni, dia mengaji mari di mana pun tak tahu iblis ni. Dia kata, aku tak bersujud Adam ni sebab Adam ni buat daripada tanah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tu hujah dia. Aku ni daripada api, dia daripada tanah.
Oleh kerana dia daripada tanah, aku daripada api. Dia kira-kira api lah molek pada tanah. Siapa dia bagi tahu ke dia mengaji di mana? Kitab mana bagi tahu tu? Bermakna iblis ni duduklah keadaan sangkaan. Macam orang buat benda-benda yang Nabi tak buat juga. Tak baik ke? Tak elok ke? Tak molek ke dia kata ni? Kan molek ni buat gini? Kan baik ke? Awak hidup dalam keadaan sangkaan. Islam tak hidup dalam keadaan sangkaan. Akhirat ni bukan benda sangkaan. Ada ke tak akhirat ni? Ada ke tak syurga ni? Bukan. Akhirat benda betul. Walaupun tak nampak lagi disuruh yakin. Sebab dia bukan sangkaan. Orang yang duk buat amalan kelebihan-kelebihan tertentu yang Nabi pun tidak sebut ni, bermakna dia hidup dalam keadaan sangkaan. Mana boleh begitu? Tak boleh. Sebab tu pentingnya dalam kehidupan kita ni nak berpandukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam apa bab sekalipun. Allahu akbar. Cuba bagi tahu pada kita apa yang Nabi tak ajar pada kita dalam masalah ibadah ni. Ni nak jadi sebaik-baik makhluk ni. Hak tadi saya sebut seburuk-buruk, nanti kita sebut hak baik pula macam mana. Cuba tuan-tuan bagi. Bismillah. Tidak ada masalah hubungan dengan Allah ni. Nabi tinggal begitulah. Pandang-pandangmu lah manusia. Bacalah nak baca apa pun. Ada? Tak ada. Hatta istighfar Nabi ajar. Hatta selawat ke Nabi, padahal selawat ke Nabi ni puji Nabi. Tak ada Nabi kata, pandang-pandangmu lah sahabat, nak puji aku macam mana pun, ikutmu lah. Tak. Kerana apa? Kerana agama ini satu sumber daripada Allah Ta'ala. Satu sumber. Tu masalah ibadah saya sebut tu. Kita pergi di mana-mana pun kita semayang gini. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang sebagaimana mu tengok aku semayang. Nak tengok Nabi semayang macam mana? Ni Nabi semayang. Bagaimana kita semayang tu sama ke tak dengan Nabi? Hak mazhab, hak kata segitu gini tu perbahasan mazhab. Cuma nak sebutnya orang semayang menghadap kiblat sama. Letak tangan dada ke letak tangan di bawah ke, letak gilah awak mengaji. Hak masalahnya tak mengaji. Tak mengaji, buat-buat mengaji, nak lawan orang mengaji pula. Yang dia tak mengaji. Allah, orang kata pisah diri dia nak masuk neraka tu, usaha sungguh tu. Orang lain pakat tak mahu masuk neraka belaka, nampak tak mahu masuk neraka sekaki pun tak mahu jijak dalam neraka. Oi dia nak sangat masuk neraka tu. Hak tu yang sungguh lawan Nabi tu. Hak tu sungguh, saya tak lawan Nabi, dia kata. Tak lawan Nabi macam mana amalan kamu menyalahi Nabi buat? Tak lawan Nabi macam mana? Tak lawan Nabi dia buat mari dalil tu dalil ni nak betulkan amalan hak dia buat tu. La haula wala quwata illa billah. Sampai bila pun tak selesai manusia ni kalau ikut diri dia. Allahu akbar. Sebab tu Sayyidina Umar marah sangat orang buat benda-benda dalam agama. Marah. Sehingga ada satu hadis kan, ada Sayyidina Ali yang bersemayang lepas asar. Lepas asar ke lepas subuh itulah semayang. Dan nanti lupa riwayat hadis tu. Sayyidina Umar pegang, marah. Rupanya semayang waktu haram ni kalau semayang bersebab tak apa. Semayang bersebab. Sebab nak pergi musafir ke, semayang sunat, sebab semayang jenazah ke, semayang apa ke, hak bersebab. Nak qada semayang ke apa ke. Tapi nak beritahunya Sayyidina Umar marah. Jaganya umat agama ini. Zaman dia tak bagi orang mengajar ramai-ramai, tauliah mengajar dia tak bagi ramai-ramai. Dia bagi beberapa orang sahabat. Bukan bermakna sahabat lain tidak reti, tak alim. Masya Allah, sahabat ni hebat.
tapi dia nak jaga kesempurnaan agama itu. Itu Umar bin Khattab. Zaman dia merintah. Maka kalau pada hari ini pemerintah jaga agama kita ni, dia buat undang-undang sebab nak jaga agama ni. Apa yang perlu kena ikut? Garis panduan apa kena ikut? Sebab apa? Sebab nak jaga agama. Bukan nak jaga hawa nafsu. Bukan nak jaga Datuk Mufti ke, nak jaga tuan pengarah ke, nak jaga imam ke, nak jaga tok guru di tok syekh. Tidak. Nak jaga supaya jadi seragam. Dah kita jaga ni pula benda yang bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Tak ada menyalahi hadis Nabi. Tak ada menyalahi pendapat mana-mana ulama. Cuma menyalahi orang duk buat ramai-ramai. Nak tanya hak buat ramai-ramai kita nak ikut ke? Kita nak ikut hak Nabi. Tanya tu. Kalau boleh jawab tu tak apa, boleh makan nasi lemak lepas ni. Nah, hak benda senang je, benda mudah je. Kita duduk atas muka dunia ni bukan nak pada apa pun. Bukan hidup atas muka dunia nak pada apa. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan fikir, nak apa hidup atas muka dunia ni? Kita nak mati lepas ni. Nak lari pada kematian tak boleh. Nak lari ke mana kematian? Kita kena tempuh kematian. Oleh kerana benda mati ni duduk depan kita, jadi hampir kepada kita, aina ma takunu yudrikumul maut. Nak lari pada mati tak boleh. Mati malaikat tanya. Nabi dia ajar pada kita start daripada hidup, keluar daripada perut, menamakan cukup pala gini. Siapalah mati, siapa lepas mati nak buat apa? Lengkapnya agama yang diajar Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Siapakah yang lebih utama? Khairul bariyah tu macam mana? Yang dapat syurga ni. Allah. Yang lebih utama daripada malaikat. Sebab apa saya sebut gitu? Lebih utama daripada malaikat. Kerana malaikat ni Allah Subhanahu wa taala jadikan dia untuk jadi baik. Untuk ikut perintah Allah, untuk ikut apa sahaja yang Allah Taala suruh. Malaikat. Sebagaimana Allah Taala jadikan gula untuk jadi manis, dan garam untuk jadi masin. Kita tak pernah dengar lagi orang bercakap dia kata, "Oh, manis gula ni." Mana? Ada. Paling-paling kuat dia kata, banyak gula kuih ni manis. Boleh jadi kalau kuih ni manis, banyak gula. Tapi kita cakap, kalau kita nak cakap kita kata, manis lah gula ni. Dia kata, tak pandai bercakap. Sebab sebut gula tu tahu dah manis. Sebut garam tu tahu dah masin. Malaikat. Dia tidak akan derhaka pada Allah Ta'ala. Manusia ni Allah Ta'ala bagi kepada dia satu benda yang dia boleh jadi lebih apabila dia membuat pilihan untuk jadi berkawan dengan malaikat ataupun berkawan dengan syaitan. Dia berperang dengan nafsu dalam dia ni sehingga dia didoakan oleh para malaikat. Termaktub dalam Al-Quran. Rabbana wasi'ta kullu syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmatmu, ilmu meliputi segala-galanya. Berilah keampunan kepada orang minta ampun kepada kamu, kepada orang beriman nak minta ampun kepada kamu. Bukan sahaja dia tapi zuriat keturunan dia. Berilah syurga. Didoa oleh para malaikat. Kalau kita orang doa pada kita tu orang alim, tok guru pun kita suka dah. Apatah lagi malaikat yang akan mendoakan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ibnu Kathir dalam menafsirkan ayat ini dia kata, dia buat mari satu, Abu Hurairah dan sebahagian ulama berdalilkan ayat ini untuk menunjukkan keutamaan orang beriman termasuk dalam khairul bariyah berbanding dengan para malaikat. Mereka itu sebaik-baik makhluk. Menggunakan ayat ini sebagai dalil nak kata bahawa manusia ni lebih daripada malaikat. Yang mana? Amanu wa amilus salihat. Amanu makna beriman dengan yakin. Beriman dengan yakin. Wa amilus salihat. Amilus salihat, amal yang soleh. Kita tak nampak amal soleh ni sembahyang, puasa, zakat, nak soleh ni. Tak. Amal soleh,
amal yang bertepatan dengan hak Nabi ajar. Itu mana soleh. Dan tingkatan amal soleh ni banyaklah. Hak terbaik sekali ahsanu amala. Ini hak soleh betul. Hak terbaik. Semaya jemaah ni terbaik dah. Okey dah semaya jemaah ni. Marilah. Tapi ada hak molek lagi. Oh, lebih pada semaya jemaah. Dak. Orang tu berwuduk di rumah dia. Dia mari ke masjid, dia tunggu waktu. Lebih baik lagi daripada hak mari lepas azan ke masa iqamah ke, lebih baik lagi mari tunggu waktu. Dan itulah pertanyaan-pertanyaan sahabat kepada Nabi. Mereka sentiasa tanya ayyu a'malu afdal, ayyu a'malu afdal. Mereka tanya soalan tu, amal apa yang paling afdal? Yang paling afdal kerana kita dituntut mencari ahsanu amala, sebaik-baik amal. Baik. Siapakah sebaik-baik manusia tersebut? Ada beberapa hadis Nabi SAW yang boleh kita tengok pada pagi ini. Di antaranya Nabi SAW bersabda, Inna khiyara ibadillah min hadhihi al-ummah alladhi idza ru'u dzukirallahu ta'ala. Sungguhnya sebaik-baik hamba di kalangan umat ini adalah apabila mereka dilihat, maka Allah Azza wa Jalla diingat. Tengok, diingat pada Allah Ta'ala. Kita nak berkawan, contoh, kita kena berkawan dengan sebaik-baik kawan. Sebaik-baik kawan ni kawan yang mengajak kita ingat pada Allah Ta'ala. Allah, kawan ikhlas sungguh ni, tak payah ramai, tak apa, seorang tapi ikhlas. Bila kita mati, dia mendoakan kita dengan keikhlasan tu, Tuhan terima. Kerana soal berkawan ni tuan-tuan, boleh duduk di bawah naungan arasy Allah, berjumpa kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kasih sayang tu kerana Allah, tidak kerana benda lain. Duduk di bawah naungan arasy Allah, kita nampak kita berkawan ni biasa-biasa ya. Kawan hak minum makan roti canai sekali, minum air sekali, tapi duduk di bawah naungan arasy Allah. Sebab apa? Sebab ikhlas. Panggillah orang semaya banyak kita 40 orang, 50 orang pun, tapi hak tak kenal kita. Hari mati tu baru kenal. Oh, dia ni sakit lama, saya tak tahu. Tak pernah tengok dia ni. Tapi ada kawan kita seorang je, hak kenal kita, hak ikhlas sungguh, mari mendoakan jenazah kita, Allah Subhanahu wa taala rahmat kita. Sebab tu dia antara orang terbaik ini, kita tengok dia ingat pada Allah Taala. Zahir lah kita hukum orang dengan zahir je. Rumah dia kita tak tahu dalam hati dia tu. Tapi itu sebaik-baik orang. Bermakna orang yang boleh bawa orang ingat pada Allah Taala. Boleh bawa orang ingat pada Allah. Tak susah benda ni tuan-tuan, tak susah. Apa saya kata tak susah? Sebab kita yang mengawal nafsu kita. Nak jadi baik ke nak jadi jahat? Pilihan ada depan mata kita. Nak hak mana? Saya buat contoh hidup kita ni macam pilihan raya lah. Dah. Orang ni kata, kalau awak undi saya dapat begini. Dia kata kalau awak undi saya gini. Janji. Betul ke tak lagi? Tak tahu. Janji baru. Nah. Syaitan kata akunya begini. Atas muka dunia sedap duduknya begini. Dunia je, syaitan ni dunia je. Akhirat tak ada. Tapi kalau buka Al-Quran, syaitan marah. Sebab apa? Sebab wa'dallah, janji Allah tu betul. Kalau kita nak sebut manifesto Allah tu betul. Nak buat begini pada orang ni, nak buat begini pada orang soleh, nak buat begini pada orang jahat, betul. Kalau kita pilih hari raya, hak ni memang betul, dia janji ni. Dia pernah jadi kerajaan dah sebelum ni betul, dia janji. Dia kata nak bagi-bagi sungguh, nak selesai masalah, selesai sungguh. Hak ni belum tentu lagi ni, hak ni. Tak. Kita nak pilih hak mana? Itu kalau pilihan raya.
Pagi-pagi kita bangun, nak pilih Allah ke nak pilih syaitan? Kalau nak pilih Allah, bangun sembahyang subuh. Mari subuh berjemaah. Pagi-pagi baca Quran. Zikir banyak, istighfar banyak. Pilih Allah. Dan kalau pilih syaitan dengan tak sembahyang subuhnya. Pagi-pagi mata kedarah boleh. Baca Quran tak boleh. Tak rasa malu langsung tak boleh baca Quran. Hiduplah keadaan tak tahulah nak jadi orang ke jadi bewok. Dia kata tak? Macam mana kalau kira-kira? Allahu Rabbi. Dan Nabi SAW sebut, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik juga Nabi sebut. Sebaik-baik kamu yang belajar Quran dan mengajarkannya. Belajar satu, baik dah. Mengajar pula. Itu sebaik-baik orang. Pok kita ni kena bersungguh dengan Quran, ni kena bersungguh. Tak boleh main-main. Baca surat khabar boleh, baca WhatsApp boleh, tengok Facebook macam-macam. Nak baca Quran tak boleh. Oi, tak usah jadi orang lah. Minta dengan Tuhan jadi lembu pula senang. Kalau rasa payah jadi orang, minta jadi lembu. Kalau boleh. Kalau tak boleh, kena jadi manusia. Kena ikut Allah Ta'ala lah. Bila manusia, Quran kena rapat dengan Quran. Baru syaitan tak mari. Jauh dengan Quran, syaitan duk mari, duk keliling kita. Syaitan mendehak duk dalam darah kita. Baik, itu satu. Nabi sebut lagi, khairukum li ahlik wa ana khairukum li ahlik. Sebaik-baik kamu yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya lah orang terbaik daripada kalangan keluarga. Itu orang yang buat baik dengan keluarga dia. Ajak keluarga kepada benda yang baik. Khairukum li ahlik. Aku orang paling baik. Dalam masalah kekeluargaan, aku contoh orang paling molek, Nabi kata. Dan sebaik-baik kamu juga, kamu yang baik terhadap keluarga. Nabi sebut lagi, inna khiyarakum, sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah ahasinukum akhlaqan. Itu orang yang paling baik akhlaknya, paling baik perangainya. Sebaik-baik dia kalangan kamu. Perangai ni mari daripada mana? Perangai kita ni, akhlak kita ni mari daripada mana? Zahir daripada hati kita. Hati ni manusia tak boleh baca, tapi perangai ni manusia boleh tengok. Manusia boleh tengok jujur ke tak jujur kita. Manusia boleh nilai, boleh tengok. Dalam hati manusia tak tahu, tapi kita tengok luar dia. Baiklah orang tu, kita kata baik sungguh dia, tapi semayang malah jahat dia. Dia berperang dengan Allah. Dia tidak dikira baik tu. Oh, akhlak dia baik sungguh, Ustaz. Akhlak baik. Orang kafir pun banyak akhlak baik lebih pada orang Islam. Tapi kebaikan tidak dinilai oleh Allah, kerana mereka tidak ada pegangan. Buat baik dengan orang. Dan kaedah buat baik ni sebagaimana kita minat orang buat apa pada kita, maka kita kena buat gitu pada orang. Kita minat orang bagi duit pada kita, kita kena bagi duit orang. Kita minat orang buat baik belanja kita kena belanja orang. Minat orang bercakap baik dengan kita, kena bercakap baik dengan orang. Itu agama dia ajar begitu. Sebab manusia ni, apa yang dia nak serupa dengan manusia lain nak. Sama je, sebab sama-sama manusia. Baik. Nabi sebut lagi, fakhiyarukum fil jahiliyah wa khiyarukum fil Islam idza faqihu. Sebaik-baik kalian masa jahiliyah dan sebaik-baik kalian masa Islam jika memahami agama. Orang yang faham agama disebut sebagai sebaik-baik. Walaupun ada sahabat-sahabat Nabi yang tidak jahat, zaman jahiliyah hanya baik. Ada 2-3 orang yang perangainya okey. Masuk Islam lagi baik. Kenapa? Sebab faham agama. Masa jahiliyah dulu jadi baik dah, tapi tak faham. Masa Islam ni jadi baik dengan segala faham. Faham nak ke syurga Allah, lagi bersungguh jadi baik. Jadi baik yang beristiqamah untuk jadi baik. Sebab apa? Sebab janji syurga daripada Allah Ta'ala. Nabi sebut lagi, khairukum man at'ama at-ta'ama. Sebaik-baik kalian mereka yang memberi makan. Beri makan pada orang. Allahu Akbar. Tak payah beri makan pada orang ni, senang. Nah, senang. Beri belanja orang air ke, belanja orang nasi ke, bagi RM5, ambil lagi duit minum air, tanpa ada apa-apa niat. Beri makan pada orang. Oh, besar pahala dia, tuan-tuan.
Nabi bersabda lagi, khairukum, sebaik-baik kalian, kamu semua yang diharapkan kebaikan, dirasakan aman daripada keburukan, dan seburuk-buruk kamu adalah tidak diharapkan kebaikan dan tidak dirasa aman dengan keburukan. Sebaik-baik kamu mengharapkan kebaikan dan tidak pernah merasa aman dalam diri dia dengan keburukan yang dia buat. Nabi sebut lagi, sebaik-baik kamu orang yang paling baik dalam membayar hutang. Nabi sebut lagi, sebaik-baik kamu khairun nas, baik-baik manusia yang paling manfaat untuk orang lain. Allah, hiduplah kita untuk jadi manfaat pada orang lain. Jangan hidup untuk menyusahkan orang lain. Menjadi manfaat pada orang lain. Dengan kita ada tu, bila kita mati orang kata Allah mati dah dia, tak ada apa lah dia, start meninggal dia. Kenapa dia manfaat sungguh masyarakat? Biar orang sebut gitu. Jangan mati dia, orang tak sebut mati. Mampu dah dia tanya. Bila? Oh, lega dia, tak ada apa. Korang huru-hara kampung ni. Ada huru-hara kampung ni sebab dia lah. Allah. Manusia dah kata gitu, malaikat kata lagu mana, Tuhan kata lagu mana, tak tahulah. Rahsia Allah Ta'ala. Tapi orang rasa aman dengan kita mati tu. Oh, lega kata mati. Macam mana tuan-tuan? Nabi kata sebaik-baik kamu mereka yang beri manfaat pada orang, walaupun sikit manfaat. Tak apa, asal manfaat hidup. Allah. Contohlah saya bagi tuan-tuan semua. Kita mari masjid. Mari masjid, duk tengok masjid bersepah, berdebu. Kita marah siapa? Marah Tok Siok. Siok ni apa? Tak bertugas dia. Hak Tok Siok tu Tok Siok lah, tak apalah. Hak kita ni. Kita. Siok masjid tu ialah tugas dia, kita ni dia tak dan juga sebesar-besar masjid dia jaga seorang. Rumah hak tak sebesar masjid pun macam kapal pecah. Lah, apatah lagi masjid hak besar ni. Kalau kita pakat jadi siap belakang macam mana? Siap belakang pok kita ni. Pakat jaga masjid, kawan ni tengok tandah kotor, kawan ni bersih. Kawan ni tengok tai cicak, kawan ni buang. Kawan ni tengok habuk, kawan ni sapu. Ni nak bagi manfaat pada masyarakat ni. Itu hak sebenarnya. Nak orang bagi duit pada masjid ni, nak suruh manfaat, kena guna. Kena guna. Bukan simpan. Bukan masjid ni lah, masjid lain ni. Kita duk syok tengok duit banyak. Banyak duit. Bukan harta pusaka ni. Masjid ni bukan harta pusaka. Tak ada orang dapat faraid daripada masjid. Tak ada orang dapat faraid. Orang duk bagi hari Jumaat RM1, RM2 tu nak suruh manfaat. Kalau buat programnya dengan buat daurahnya, buat camp solatnya, macam-macam. Asal takut lah masjid ni duit tak ada, asal takut. Majlis agama duit banyak lagi. Nampak ni? Banyak lagi. Takkan nak biar masjid tu. Tak ada lagi. Kita ni tak ada lagi masjid dijual. Tak ada lagi. Sebab apa? Tak larat dah manajemen masjid nak tanggung ni. Kena jual masjid nak buat pasal. Tapi agama lain ada jual masjid tak? Jual tempat ibadah dia ada, gereja dijual. Tak ada orang nak pergi. Nak menguruh, nak bayar bil api, bil air semua. Tinggal padri duduk dalam tu 2-3 orang ataupun tua-tua nak mati esok lusa. Terpaksa dijual masjid jadi dijual, gereja jadi masjid. Ini cerita betul ni tak? Ada luar sana. Kita Malaysia ni ada masjid kena jual. Tak pernah lagi dah. Takut apa nak belanja masjid ni. Alhamdulillah lah masjid ni okey, alhamdulillah. Sound system pun okey. Tak sakit dekak orang ceramah. Setengah masjid tu besar bukan main, sound system macam itik bunyi, bunyi. Kita kena cakap kuat sampai lengah perut-perut aku. Kena cakap kuat tak? Sebab apa? Sound system dia low. Beli hak mahal-mahal tak apa. Speaker hak mahal, mic hak mahal. Ribu-ribu pun tak apa. Sebab apa? Nak guna hari-hari. Nak guna hari-hari. Ini beli mic made in China. Pakai setahun pun rosak. Beli hak lain. Pakai setahun rosak. Beli hak lain. Melihat mahal-mahal. Apa? Untuk masjid. Bukan untuk apa pun.
Allahu Akbar. Hebat orang jaga masjid ni, hebat. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawm. Hak layak pegang masjid Allah ni orang beriman pada Allah dan akhirat. Hebat saya kata. Sebab tu masing-masing kena bagi manfaat lah. Kena bagi manfaat. Tengok mana rosak. Rosak sini, lampu sini. Apa kat tukar. Tak larat nak beli lampu ni seorang-seorang mahal. Nak pakat 2-3 orang. Lepas tu bagi tahu bendahari. Hak mana kerosakan masjid tu tengok bendahari, tak payah cakap banyak. Jangan rasa bukan, jangan rasa duit dia. Ambil dia kata beli. Tukar. Apa? Bukan duit saya ni, duit orang ramai. Gitulah. Ni buat benda tak ada manfaat langsung. Masjid tu kadang-kadang nak cat pagar masjid, naik pengurusi lain buat pagar lain, naik pengurusi lain buat pagar lain. Buat pagar saja kata-kata ribu. Duk main projek tu. Masjid pun nak ambil projek. Ya Allah. Lah sekali tuan-tuan. Lah dah ni. Nampak perut macam lapar semua ni. Sebaik-baik kamu, siapakah sebaik-baik manusia? An Abdullah, daripada Abdullah bin Busrin an Arabiyan, bahawa dia seorang Arab Badui. Mari tanya Nabi, ya Rasulullah, siapa sebaik-baik manusia? Nabi kata yang panjang umurnya, yang baik amalannya. Nah, Nabi sebut sebaik-baik. Banyak ni kalau hadis sebaik-baik ni 2-30 hadis. Nak cerita ni tak habis. Tapi kita ambil hak penting-penting. Panjang umur satu hak, baik amalan. Hak tu yang paling baik. Masya-Allah. Jangan panjang umur tapi jahat amalan. Hak tu buat mati awal-awal, hidup buat habis berah. Sungguh. Hidup lama-lama tak? Berah makin naik, petrol makin naik. Dah ramai manusia hidup ni. Kalau mati separuh-separuh hak jahat ni, lega sikit rasa. Tapi hak panjang umur, hak jahat ni payah nak mati. Dia mati hak baik saja. Nabi sebut sebaik-baik manusia, khairun nas qarni summa alladhi yalunahum summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia generasi aku. Baik-baik zaman aku. Kemudian zaman berikutnya dan zaman berikutnya. Mana zaman sahabat, zaman Nabi, sahabat tabi'in yang diiktiraf yang terbaik, yang mana semua ulama ambil amal ibadahnya semua sekali. Itulah sebaik-baik makhluk yang kita sebut, dan seburuk-buruk makhluk yang kita sebut pada awal tadi. Seburuk-buruk makhluk lawan kepada sebaik-baik makhluk. Mereka tidak hidup tanpa beri manfaat, hidup panjang umur tapi memudaratkan orang lain, hidup dengan membuat kejahatan di atas muka dunia. Baik. Akhirnya apa yang mereka dapat? Mereka dapat syurga Adnin. Berkata Al-Qurtubi, balasan bagi mereka, ganjaran di sisi Tuhan mereka adalah jannat, kebun-kebun, taman-taman yang mengalir sungai di bawahnya, adalah merupakan gambaran Allah Ta'ala nak beri kecantikan dunia itu sendiri. Hebat. Kecantikan surga itu lebih pada dunia. Bila manusia hidup, ada tepi sungai, ada bunyi suara sungai sikit, dengan alam floranya cantik, hidup jadi redha, jadi tenang. Allah Ta'ala kata apa? Radiyallahu anhum wa radu'an. Mereka redha jadi hamba Allah, lalu Allah Ta'ala redha pada mereka. Zalika liman khasyiya rabbah. Jadi demikian itu balasan bagi orang yang takut pada Allah. Sebenarnya benda ni sebaik-baik orang apabila orang tu berjaya takut pada Allah Ta'ala. Dia tak buat segala apa yang Tuhan larang kerana takut pada Allah. Takut dengan siksa Allah, takut dengan neraka Allah. Takut pada Allah itu boleh mendidik jiwa dia. InsyaAllah tuan-tuan kita boleh amal benda-benda ni. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Sekadar itulah untuk pagi ni insyaAllah. Sebagai orang panggil halwa telinga kita, sebagai benda yang kita nak ambil pengajaran, sebagai satu benda yang boleh kita ambil untuk kita bekal jumpa dengan Allah Ta'ala di hari akhirat ni. Sebab kita nak mati 2, 3, 4 hari, bukan je lama hidup atas muka dunia ni, nak banding dengan hidup akhirat. Jadilah manusia yang terbaik, khairul bariyah, dan jangan jadi syarrul bariyah. Sedap je dengar khairul bariyah, syarrul bariyah. Ada orang boleh anak kembar letak nama tu cikgu. Rosak sungguh ayah dia. Nah, dia tak tahu bahasa Arab. Hak ni nama khairul bariyah, hak nama syarrul bariyah nama seorang lagi. Oh, rosak sungguh.
Khairul bariyah mana? Sebaik-baik makhluk. Syarrul bariyah, sejahat-jahat makhluk. Jangan letak nama yang tidak baik. Kita nak jadi khairul bariyah kerana nak dapat syurga Allah, syurga adnin, syurga Allah Ta'ala yang indah itu. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.